Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hai, apa khabar? Bertemu kita sekali lagi dalam episod baru BTMP. Semoga anda mendapat banyak manfaat daripada BTMP yang telah pun saya buat lebih daripada 20 episod ya. Terima kasih atas kesetiaan anda selama ini. Baiklah, untuk episod kali ini saya akan terangkan ataupun kongsikan kepada anda mengenai 5 cabaran terbesar dalam trading dan mengapa ia begitu menyakitkan. Kalau anda pernah dengar episod-episod sebelum ni, ada satu tajuk podcast tu, tajuk dia, adakah trading ini kejam? Tapi kali ini saya nak kongsikan kepada anda kenapa trading ini begitu menyakitkan. Lepas tu saya akan berikan kepada anda apakah dia 5 cabaran terbesar ataupun cabaran utama traders dalam bidang ini. Dan seterusnya tentulah saya akan bagi penyelesaian kepada 5 cabaran tersebut. Saya akan jawab persoalan yang pertama dahulu, iaitu kenapa trading ini begitu menyakitkan. Sakitnya tu di sini. So, ada 3 jawapan yang saya akan berikan, iaitu yang pertama adalah kerana anda keseorangan dalam semua perkara. Anda keseorangan dalam segala-galanya. You are lonely. You are going to be alone. Anda kena buat decision sendiri. Anda kena kira lot size sendiri. Anda kena buat latihan screenshot sendiri. Semuanya sendiri. Tak ada siapa yang boleh motivate anda melainkan diri anda sendiri. Saya selalu bagi analogi yang nak berjaya dalam trading ni, dia macam kita nak kuruskan badan. Tak ada orang boleh jaga makan ataupun exercise untuk kita. Kita yang kena buat sendiri semuanya. Barulah ada hasil. Anda boleh macam saya dulu, upah trainer. Tapi pergi 5 session, lepas tu lagi 31 session tak pergi. So, adakah itu salah trainer? So, walaupun anda punya trainer tu The Rock ataupun John Cena katakan, tapi kalau anda sendiri yang tak ada effort dan tak ambil action, sudah tentulah ianya tak akan berhasil. Dalam trading ni, anda keseorangan dalam segala-galanya dan tak ada siapa yang anda boleh salahkan. Kalau dalam kerjaya kita ataupun perniagaan kita, bila ada sesuatu yang something wrong, kita boleh salahkan orang lain. Bos tak buat kerja, bos malas, bos tak pandai, ataupun staff kita lembab, staff kita tak cukup berpengalaman, dan macam-macam lagi lah. Ada je orang yang boleh kita salahkan. Tapi dalam trading, no. Semuanya terletak di tangan anda. Jadi poin yang pertama ni, kenapa ia begitu menyakitkan adalah kerana semuanya di tangan anda. Dia boleh jadi satu kelebihan dan juga kekurangan. Pada saya, secara peribadi, ia adalah satu kelebihan. Kerana saya tak perlu nak bergantung kepada sesiapa untuk menentukan kejayaan saya. Tapi untuk mereka yang mungkin baru nak bermula, mereka akan rasa yang trading ni amat menyakitkan sebab semuanya kena tanggung sendiri. Kalau dalam perkara lain dalam hidup kita, kita boleh menyalahkan orang lain. Tapi dalam trading, tak boleh. Sebab itulah trading ni menyakitkan sebab dia bukan macam dalam aspek lain dalam kehidupan kita yang mana kita boleh salahkan orang lain ataupun pihak lain. Dalam trading, segala-galanya adalah berkenaan dengan anda sahaja. Sebab kedua yang trading ini menyakitkan ialah kerana ia melibatkan duit. Your money is on the line. Kita dah penat-penat cari duit, lepas tu kita nak risikokan duit kita tu ke dalam market, sudah tentulah ianya akan sangat-sangat menakutkan dan menyakitkan. Adakah orang yang nak trade lepas tu loss? Ataupun adakah orang yang nak melabur lepas tu rugi? Sudah tentulah tak ada. Kita go into the market sebab kita nak buat duit. Tak ada orang yang trade sebab minat. Okay? Anda kena faham benda tu. Mana ada orang jadi trader sebab minat ataupun semata-mata sebab hobi. Of course, you nak jadi trader sebab you nak buat duit. Dan bila sesuatu perkara tu melibatkan duit, ianya akan boleh menjadi menyakitkan ataupun menggembirakan. Your money is on the line. Duit anda dapat tu bukanlah duit yang datang tiba-tiba. Contohnya, anda punya nenek meninggal, lepas tu anda dapat duit RM50,000. So, dia bukan duit yang macam tu. Duit ni kita kerja keras, kita berusaha, kita kumpul, lepas tu kita nak risikokan. Yang mana risikonya tu pula, kalau tak dikawal, boleh hilang semua.
Sebab tu ia boleh jadi menyakitkan kerana kita tak bersedia. Kita tak bersedia untuk menerima kekalahan ataupun kerugian dalam trade kita. Emotional attachment terhadap duit kita dalam trading ni sangat-sangat kuat. Sebab kita dah susah payah cari duit tu kan. Jadi bila kita nak risikokan dan lepaskan ataupun bebaskan duit tu dekat market, ianya akan menjadi sangat-sangat menyakitkan. Benda yang kita dah susah payah cari, macam mana kita nak relakan dia pergi. Betul tak? Itulah dia punca kedua yang menyebabkan trading ni menyakitkan. Because your money is on the line. Dan punca yang ketiga ataupun yang terakhir yang saya nak sampaikan ialah kerana kita akan melawan human nature. Kita akan melawan fitrah sebagai seorang manusia. Contoh fitrah paling mudah yang kita akan lawan adalah kita terpaksa ataupun kita kena lawan perasaan tidak mahu kalah. Kita tak nak kalah dan kita tak nak salah. Bila kita trade, kita tak boleh terima kekalahan ataupun loss. Ini kerana daripada sejak lahir, kita sentiasa betul. Kita sentiasa rasa nak betul. Kalau kita tak betul, kita akan perbetulkan ataupun cuba buktikan yang kita betul. Itulah yang selalunya terbawa-bawa dalam market. Bila kita dah buy, lepas tu market turun, kita akan buy lagi. Kita akan seolah-olah memaksa harga tu untuk naik. Itu contoh pertama, kita melawan human nature, iaitu kita tak boleh terima kekalahan ataupun loss. Contoh yang kedua adalah kita sentiasa rasa nak cepat kaya. Dalam trading ni, dia tak ada batasan. Dari segi risiko dan juga potensi dia tu memang unlimited. Tapi loss ataupun risiko tu sekadar sampai maksimum modal kita je lah. Kalau modal kita 1,000, maka maksimum kita akan loss adalah 1,000. Tapi on the upside ataupun dia punya potential upside tu adalah unlimited. Mungkin anda sendiri pernah tengok orang yang depo $1,000 boleh berakhir dengan $5,000. Depo 100 boleh withdraw 500 dan seterusnya. Yes, benda tu possible, tetapi lebih kurang 1% sahaja yang berjaya dapat result yang macam tu. Jadi sebagai manusia, perasaan nak cepat kaya ataupun nak hasil yang besar dalam masa yang singkat tu akan sentiasa menghantui kita. Benda tu memang possible dan boleh buat, tetapi kebarangkalian untuk berjaya tu sangat-sangat tipis. Mungkin daripada 10 kali anda cuba, 1 kali je yang akan jadi. Dan 9 kali yang tak jadi tu akan telan balik profit dan juga modal anda sekaligus. Kemudian contoh ketiga yang kita melawan human nature adalah kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Dalam bahasa yang lebih pendek, ianya adalah ketidaktentuan ataupun uncertainty. Dalam aspek lain hidup kita, contohnya besok kita nak jumpa seseorang pukul 11 dekat Wan Utama, shopping mall Wan Utama. So kita pun besoknya bersedia, bersiap dan kita jumpa orang tersebut pada pukul 11 pagi dekat Wan Utama. So benda tu adalah sesuatu yang memang kita boleh plan daripada awal dan kita boleh jangka lah macam mana outcome dia. Tapi untuk trading, kita tak tahu apa yang bakal jadi lepas kita dah buy ataupun sell. Bila kita apply ataupun kita melawan human nature tersebut, iaitu curiosity, kita terlampau rasa ingin nak tahu apa bakal berlaku, so itu yang selalunya menjahannamkan kita punya trading. So lepas kita dah entry, apa kita buat? Kita akan tenung chart. Kita akan tenung chart sampai berjam-jam lamanya. Sebab kita nak tahu adakah position kita tu profit ataupun loss. Sebab kita tak boleh nak sabar. Kita sentiasa rasa nak tahu apa yang bakal berlaku. So bila kita melawan human nature tersebut, amat susah untuk kita berada dalam keadaan yang tenang apabila kita trade. Jadi itulah dia 3 sebab kenapa trading ini menyakitkan. Yang pertama ialah anda keseorangan dalam segala-galanya. Yang kedua ialah ia melibatkan wang. Dan yang ketiga ialah anda akan perlu melawan human nature. Walaupun bidang trading ni nampak macam menyakitkan dan amat-amat mencabar, saya akan bagi beberapa solution yang boleh anda cuba. Tapi sebelum tu, mari kita bergerak kepada 5 cabaran terbesar dalam trading. So, apakah dia cabaran yang pertama? Cabaran yang pertama sebagai seorang trader adalah bila kita berada dalam drawdown ataupun straight losses. Pada saya, inilah cabaran utama sebagai seorang trader.
Bukan senang untuk kita menghadapi losses, apatah lagi straight losses. Majority traders akan merajuk dengan market lepas kira-kira 3 losses sahaja. Lepas 3 losses, dia dah start masuk revenge trading mode. Dan lepas tu dia akan tinggikan dia punya risk, ataupun dia mungkin hentak lot besar supaya dia boleh cover balik dia punya losses. Cuba anda bayangkan, anda ada pun menghadapi straight losses sebanyak 7 trade. So macam mana anda nak trade dengan objektif ataupun konsisten bila anda dah loss banyak macam tu? Sebab tu saya katakan tadi, inilah dia cabaran nombor 1 sebagai seorang trader, iaitu bila kita berada dalam drawdown. Bila kita trade, kita tak boleh nak expect yang dia akan profit. Kadang-kadang kita akan menghadapi straight losses tu sampai 5 ataupun 6 trade. Saya punya rekod setakat ni adalah 7 straight losses. Tapi melalui kawalan risk management dan tetap konsisten dengan apa yang saya gunakan, saya berjaya untuk cover balik losses tersebut sedikit demi sedikit. Yes, memang kena macam tu. Anda kena cover sedikit demi sedikit. Anda tak boleh nak cover semuanya sekaligus. Mana mungkin anda dapat 7R dengan hanya merisikokan 1R. Paling kuat pun anda akan cover mungkin 3R. So maksudnya anda ada lagi negatif 4R anda kena cover. Jadi 4R ni mungkin perlukan another 2 straight wins. Lepas tu barulah anda boleh cover balik semua losses anda. Straight losses ni jadi mencabar bila kita sebagai trader terlalu meletakkan short term oriented mindset. Kita hanya berfikiran jangka pendek. Sedangkan dalam career trading kita ni, kita akan melakukan beratus-ratus trades. Tapi bila kita short term oriented, kita nampak dua losses tu sebagai sesuatu yang amat membimbangkan. Itulah yang jadi mencabar. Saya selalu pesan, some week you make money, some week you lose money. Ia adalah sesuatu yang boleh berlaku dalam trading. Anything can happen once you dah buy ataupun sell. So anda kena terima apakah outcome daripada trade tersebut. Tapi ingat, jangan lupa untuk tanamkan mindset risk first, reward later dalam setiap trade anda. Baiklah, sekarang kita berganjak kepada cabaran nombor 2, iaitu trading akan menguji kesabaran anda ke tahap yang tertinggi. Anda akan banyak jadi penunggu. Serius, saya kena bagi tahu awal-awal. Anda akan memang banyak jadi penunggu. Iaitu anda kena tunggu 3 perkara. Yang pertama, tunggu setup dengan signal muncul. Lepas itu yang kedua adalah tunggu entry dan juga exit. Dan yang ketiga, anda kena sabar, berikan masa untuk skills anda grow. Macam saya cakap tadi, kita akan melawan human nature. Human nature ialah nak cepat senang, nak cepat kaya, nak cepat buat duit. Tapi bila kita dalam trading ni, dia akan menjadi mencabar sebab kita kena banyak bersabar. Dan sabar tu pula ada 3 benda yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan risau, kesabaran anda adalah amat-amat berbaloi. Kalau anda boleh buat benda yang betul secara konsisten selama 3 bulan, anda akan nampak banyak perubahan kepada trading anda. Itu baru 3 bulan. Tapi cuba fikirkan kemajuan anda dalam tempoh 1 tahun ataupun 3 tahun. Of course, anda akan banyak improve sebagai seorang trader. Ianya adalah jauh lebih pantas berbanding kalau anda nak kerja makan gaji, lepas tu tunggu naik pangkat. Ia akan masa yang jauh lebih lama. Cabaran yang ketiga ni mudah sahaja, iaitu modal tak selari dengan impian. Sampai ke hari ini ataupun tahun ini, saya masih lagi dapati majority traders nak guna modal kecil lepas tu harapkan pulangan yang besar. Itu adalah salah sama sekali. Dan ianya adalah tidak realistik langsung. Tak ada orang yang boleh win sepanjang masa. Tak ada orang yang boleh flip account sepanjang masa. Tak ada orang yang jumpa holy grail. Tak ada orang yang ada 100% win rate. Semua orang ada profit dan ada loss. Anda kena terima realiti tersebut. Malah saya selalu pesan, kebanyakan trade anda adalah losses. Daripada 10 kali anda trade, 7 ataupun 6 kali trade anda akan berakhir dengan losses. So macam mana anda nak buat duit dalam trading? Kuncinya ialah risk to reward ratio. Tapi dengan risk to reward ratio yang bagus sekalipun, kalau modal anda $100, potensi anda hanya $100 sajalah. Ia ibarat anda buka gerai tepi jalan, tapi anda nak income ataupun sales yang macam meniaga dalam shopping mall. Of course benda tu tak realistik.
dan tak masuk akal. Sebab itulah cara yang paling mudah dalam trading yang saya sentiasa tekankan ialah guna modal besar, lepas tu aim for small return. Kalau modal anda boleh hit $100,000 dan kemudian anda dapat 5% sebulan, yang mana 5% sebulan ni sesuatu yang boleh dicapai, maka dekat situ profit anda saja dah $5,000. Kalau anda buat prop trading, lepas tolak profit sharing, anda dapat $4,000. Ianya masih lagi lumayan dan banyak. Kita jadi trader sebab nak buat duit. Itu saya dah bagi tahu tadi kan. Tapi kita bukan sekadar nak buat duit. Kalau takat nak buat duit, ada banyak lagi cara lain. Tapi apa yang kita nak adalah kita nak buat duit banyak. Kita nakkan freedom. Kita nak bekerja sendiri. Kita bukan nak ikut arahan orang. Kita bukannya nak buat kerja berat. So itulah dia matlamat kita sebagai trader. Kita nak buat duit besar dan dalam masa sama kita nak bebas. Kita nak bebas untuk trade ikut cara mana yang kita suka. Sebab tu anda perlukan modal yang besar. Kalau modal anda kecil, maka hasilnya pun nanti akan kecil. Anda akan rasa yang hasilnya tak setimpal dengan usaha yang anda dah keluarkan. Memang nak trade guna modal kecil, lepas tu impian kita pula besar, sangat-sangat mustahil dan sangat-sangat mencabar. So kalau anda tak nak rasa cabaran yang sebegitu, gunakan sahaja modal yang besar. Sekarang kita bergerak kepada cabaran yang nombor 4 pula. Cabaran yang keempat ni adalah di luar daripada diri anda, iaitu gangguan ataupun distraction daripada media sosial. Dekat social media, orang paparkan yang indah-indah saja. Mereka akan suka provoke kita, buat kita rasa jealous, buat kita rasa kerdil dan lemah. Itu adalah realiti social media daripada dulu sampai sekarang. Dia memang macam tu. Social media adalah tempat untuk orang belagak. Kebanyakannya lah. Dia akan sentiasa buat anda rasa tercabar dan rasa jealous dengan apa yang mereka capai. Jadi apakah tujuan mereka? Selalunya tujuan mereka adalah untuk buat duit daripada anda. So mungkin mereka akan ajak anda join group signal mereka. Lepas tu mereka akan bagi signal tum-tam. Lepas tu mereka dapat commission tapi anda MC. Selalunya game dia macam itulah kalau zaman sekarang ni. Cabaran mengenai social media ni adalah tarikan dia tu sangat-sangat kuat. Memang susah untuk anda lari daripadanya. Kadang-kadang kita tak follow pun diorang ni, tapi bila keluar dekat suggested post, lepas tu kita pergi tekan dekat explore, muncul benda-benda ni, kita pun rasa macam tertarik nak ambil tahu. Kita punya rasa ingin tahu ataupun curiosity kita tu kuat. Kita pun lama-lama terjebak, okey? Dan seperkara lagi mengenai social media ni, kebanyakan traders, kawan-kawan mereka ataupun mereka kenal trading daripada social media juga. Mereka tak ada kawan sebenar dalam trading yang boleh membimbing mereka ataupun jadi accountability partner mereka. Selalunya kawan-kawan dalam social media ni are not real. Mereka bukanlah kawan sebenar yang betul-betul membesar dengan kita ataupun yang kita jumpa selalu, okey? So hati-hatilah dengan social media. Bukan semuanya indah dan bukan semuanya real dalam social media. Semuanya yang indah-indah belaka sahaja. Okey, kita bergerak kepada cabaran yang kelima ataupun yang terakhir dalam trading, iaitu kita akan menghadapi pelbagai ketidaktentuan dalam trading. Jadi cabaran yang kelima ni adalah menghadapi uncertainty. Dalam trading, anything can happen. Pelbagai senario boleh berlaku lepas anda dah entry. Jadi macam mana anda nak train minda anda ataupun trading mindset anda ni supaya boleh menghadapi 1001 kejadian dalam market? Anda kena selalu ingat yang anything can happen. Outcome sesuatu trade tidak boleh dikawal oleh traders. Tapi kena ingat yang risk adalah sesuatu yang sentiasa kita boleh kawal ataupun tetapkan daripada awal. Kalau anda masih baru ataupun untuk traders baru, mereka mungkin tidak akan fikirkan mengenai cabaran ni. Mereka akan rasa menghadapi ketidaktentuan ni adalah satu cabaran yang sangat-sangat besar. Ini kerana mereka bermula dengan mindset yang salah, iaitu hanya mengharapkan profit. Bila mereka nampak signal buy, mereka mengharapkan yang market tu akan terus naik. Ataupun bila mereka jumpa signal sell, mereka mengharapkan yang price tu terus terjun ke bawah lepas mereka klik sell. Sedangkan kita semua tahu ataupun para pendengar setia BTMP tahu yang lepas kita dah buy ataupun sell,
segalanya boleh berlaku. Anything can happen. Lepas sell, dia terbang. Ataupun lepas buy, dia terjun. Mungkin dia hit SL dulu, lepas tu baru dia terbang dan sebagainya. Macam mana kita nak mengatasi 5 cabaran yang saya bagi tadi tu? Saya ulang semula ya, apakah 5 cabaran tersebut? Yang pertama ialah bila kita berada dalam keadaan drawdown ataupun straight losses. Yang kedua ialah trading ni jadi mencabar kerana ia akan menguji kesabaran kita. Kesabaran kita akan diuji ke tahap maksimum dalam 3 perkara, iaitu kita kena tunggu signal dan juga setup. Yang kedua adalah kita kena tunggu entry dan exit. Dan yang ketiga, kita kena berikan masa untuk skills kita grow. Itu cabaran yang kedua, iaitu ia berkenaan dengan cabaran dalam kesabaran. Seterusnya yang ketiga adalah modal kita terlalu kecil. So, bila modal kita kecil, of course, trading akan menjadi sangat-sangat mencabar. Kerana tak ada orang yang nak trade sebab nakkan pulangan yang kecil. Kita nak pulangan kita besar. So, solusi dia senang je lah, iaitu modal kita pun kenalah besar. Cabaran yang keempat pula ialah cabaran dari segi dugaan ataupun tarikan ataupun godaan social media. Dan akhir sekali yang kelima ialah cabaran dalam menghadapi uncertainty dalam trading. Untuk kelima-lima cabaran ini, jangan terlalu risau kawan-kawan. Brothers and sisters, saya ada cadangan untuk menyelesaikan ataupun mengatasi cabaran-cabaran yang saya sebutkan ini. Kita mulakan dengan cabaran yang pertama tadi, iaitu bila kita dalam keadaan drawdown ataupun straight losses. So, apa yang patut kita buat? Kita sepatutnya stop trading. Stop trading bila loss kita dah mencecah 3%. Bila dah hit 3%, kita kena stop trading dan mulakan semula aktiviti trading kita pada minggu berikutnya. Sementara kita stop trading tu, kita patut kaji losses kita tu adalah disebabkan oleh good losses ataupun bad losses. Good loss adalah disebabkan oleh market condition. Kita dah buat apa yang betul. Tapi bad losses adalah disebabkan oleh trading mistake kita sendiri. Sekali lagi saya nak pesan, some week you make money, some week you lose money. So, pada minggu tersebut mungkin anda dah lost 3%. Tapi pada minggu-minggu berikutnya, bila market kembali selari dengan strategi anda boleh dan berupaya untuk cover balik losses tersebut dan seterusnya make money again. Jangan rasa sayang nak stop trading. Sebab trading ni sampai bila-bila ada. Fikirkan long term. Fikirkan 100 trades. Jangan fikir tentang 1 ataupun 3 losses tersebut. Baiklah, untuk cabaran yang kedua, iaitu trading ni kena banyak bersabar. Jawapannya ialah anda kena set satu trading window. Apa itu trading window? Trading window ni adalah waktu yang sama yang anda akan trade setiap hari. Contohnya, anda set dalam satu hari tu, anda hanya akan trade pada pukul 10 sampai 10.30 malam sahaja. Trading window ni tak perlu lama, dia dalam 15 ke 30 minit sahaja. Ataupun mungkin juga anda nak trade dalam pukul 10.30 ke 11 malam sahaja. Yang penting dia kena dalam New York session. Jangan dia sebelah pagi lah sebab masa tu market tak gerak banyak. Jadi bila anda apply konsep trading window ni, anda dah tak perlu nak tertanya-tanya bila setup ataupun signal tu akan muncul. So dalam trading window anda tersebut, anda cuba cari setup dan signal yang muncul ketika itu. Sebab tangan kita ni terlalu pantas. Kita tak boleh ada sikap A, B, C, D, E. Asal buka chart dia nak entry. So dalam tempoh 30 minit, kita hanya pilih dalam 1 ataupun 2 trade sahaja yang paling berpotensi tinggi. Kalau anda takut miss trade, iaitu pending order anda tak trigger, tak nak memang anda kena guna instant entry sahajalah. So dia boleh mengubati FOMO anda. So salah satu cara untuk buat instant entry dengan lebih efektif adalah dengan menggunakan multi time frame analysis. Tapi dia lebih complicated dan untuk advanced trader sahajalah. Kalau anda masih lagi baru, saya hanya syorkan single time frame strategy ataupun STF. So bila anda gunakan STF, kalau anda dah set pending order dekat sesuatu harga, lepas tu tak kena ataupun miss trade, jangan khawatir. Sebab trading ni hari-hari ada peluang. Hampir setiap harilah kalau guna strategi yang saya ajarkan dalam TFS Pat Pacer. Hari-hari ada peluang bang. Jangan risau.
Start fresh every day. Hari ni miss trade, cuba lagi esok dan seterusnya. Trading ni untuk long term, bukannya short term. Satu kali miss trade, ada banyak kali lagi peluang lain yang akan muncul. Dan saya berpegang kepada prinsip better miss trade than a losing trade. Kalau anda dah dengar podcast saya sebelum ni tentang rutin trading harian saya, so saya akan trade pada 11 malam dalam New York session. Lepas set PO, saya akan terus pergi tidur. Supaya saya tak boleh nak fikir pasal chart sebab saya tengah tidur kan. Kemudian keesokannya saya akan bangun sebelum New York session close, iaitu pukul 6 pagi. Kalau sebelum DST dia 5 pagi lah. Dan saya akan manage position saya. Sama ada saya close semua ataupun saya alih stop loss ke entry price, iaitu BE stop. Jadi itulah dia salah satu senjata ataupun rahsia saya dalam trading. Macam mana nak jadi seorang successful trader adalah anda tetapkan satu window untuk anda trade. Kemudian kalau takut FOMO, gunakan instant entry. Dan seterusnya tanamkan mindset start fresh every day. Apa yang berlaku hari sebelumnya terus kena lupakan. Kalau loss ke profit ke, esoknya tu anda still lagi kena menghadap market. Anda still lagi kena buat analisis, kena buat decision. So anda tak boleh nak terbawa-bawa perasaan sebelum ni. So jangan ingat bila semalam profit, hari ini kita akan trade dengan lebih baik. Belum tentu lagi. Dan kalau semalam kita loss, hari ini tak semestinya kita punya loss akan berterusan. So dalam trading ni, anything can happen. Untuk cabaran yang ketiga, iaitu modal terlalu kecil, solusi dia adalah macam yang saya dah bagi tahu, iaitu gunakan modal yang lebih besar. Kalau anda tak ada cash ataupun duit sendiri, anda boleh dapatkan modal yang besar melalui prop trading. Prop trading ni ada rules dan anda kena bayar fee dulu, kemudian dia akan refund balik bila anda dah lulus challenge dan kemudian dapat first payout. Pasal rules tu, itu adalah sesuatu yang bagus sebab dia akan mendidik kita untuk jadi trader yang lebih profesional dan trader yang betul. Kalau anda nak jadi seorang trader yang berjaya, anda kena berdisiplin. Dan untuk menjadi trader yang berdisiplin, laluan ataupun career path trading melalui prop firm ataupun proprietary trading adalah yang terbaik. Bila kita ni terlalu bebas, kita akan banyak buat silap dan banyak buat benda yang tak betul. Tapi bila kita diberi peraturan ataupun rules, maka kita akan didik diri kita untuk mengikutinya. Mengenai cabaran yang keempat, iaitu godaan social media, senang sahaja. Jauhi social media mereka yang toksik. Tiada paksaan dalam social media. Anda boleh unfollow, unfriend ataupun unsubscribe siapa-siapa yang tidak memberi manfaat kepada anda. Kalau orang tersebut hanya kerjanya nak menyakitkan hati orang lain atau provoke orang lain ataupun buat orang lain nak join dia punya program sangat-sangat ataupun join channel signal dia, so anda boleh pilih untuk unfollow ataupun unfriend sahaja. Benda tu adalah atas pilihan anda. Pilihlah untuk follow orang-orang yang memberi manfaat sahaja. Orang-orang yang sekadar nak belagak ni anda lupakan sajalah. Follow lah ataupun ikut rapat seseorang yang betul-betul ikhlas dalam berkongsi ilmu. Carilah mereka yang tak ada agenda di sebalik apa yang mereka lakukan. Dan akhir sekali, cabaran yang kelima adalah bagaimana kita nak hadapi ketidaktentuan dalam trading. Jadi saya ada 5 mindset yang saya percaya boleh membantu anda untuk menghadapi cabaran kelima tersebut dengan lebih baik. Mindset yang pertama adalah anda kena tanamkan risk first, reward later. Sentiasalah set SL dalam kesemua trade anda. Never trade without SL. Always protect what you have. Bila anda dah bersikap defensif, anda jaga modal anda betul-betul, anda jaga risk anda betul-betul, maka reward akan datang dengan sendirinya kemudian. Mindset yang kedua adalah anda kena set monthly target sahaja. Anda tak boleh ada daily target ataupun weekly target. Sebab itu adalah mustahil untuk dicapai. Anda tak akan boleh nak buat profit hari-hari dan anda tak akan boleh nak buat profit tiap-tiap minggu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, untuk dapat monthly profit setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut adalah sesuatu yang memang boleh dicapai. Cuma janganlah expect tiap-tiap bulan tu boleh hit double digit. Mungkin dalam sebulan, kalau bulan tu baik, anda boleh dapat 10%.
Dan pada bulan-bulan yang mencabar, mungkin anda boleh dapat 3 ataupun 5%. But overall dalam satu tahun, tiap-tiap bulan anda boleh mencatatkan net profit. Jadi tukar mindset daily and weekly profit kepada monthly profit sahaja. Dan seterusnya, mindset ketiga yang boleh membantu anda adalah 40% win, kemudian risk to reward ratio double ataupun 2R. Daripada semua trade yang anda buat, anda hanya perlukan 40% sahaja. Dan kalau anda punya reward tu 3R, anda hanya perlukan win 30% sahaja. Saya selalu pesan dan ingatkan mereka yang belajar dengan saya, most of your trades will be losses. Anda kena terima kenyataan dan realiti itu daripada awal. Dengan menerima kenyataan tersebut, barulah anda boleh berlapang dada bila loss berlaku. So ingat, 60-70% trade anda akan berakhir dengan losses. Tapi melalui risk to reward ratio yang optimum, anda still akan boleh dapat net profit tiap-tiap bulan. Nombor 4 ialah anda perlu membuat journaling dan juga trade review secara berterusan. Trade review kita akan buat pada hujung minggu. Manakala journaling pula kita akan buat setiap kali kita melakukan position ataupun entry. Journaling ni senang cerita screenshot before dan after. Setiap kali anda nak buy ataupun sell, anda kena tahu kenapa. Anda kena ada reasons to buy ataupun reasons to sell. Aktiviti simple tersebut akan memberi impact yang besar terhadap psikologi trading anda. Ia akan menjadi bukti bahawa anda trade what you see dan bukannya what you would think ataupun what you want to see. So, anda ambil screenshot, setup ataupun signal ketika position tersebut dibuka dan catatkan ataupun letaklah teks dalam rajah tu kenapa anda buy ataupun sell. Lepas tu, bila trade tersebut dah pun exit, anda ambil satu lagi screenshot dan letakkan di bawah screenshot yang before tadi. Gunakan Microsoft Word. So, dalam satu muka surat Microsoft Word tu, gambar dekat atas adalah before dan gambar dekat bawah adalah after. Benda ni akan mendidik anda untuk menjadi seorang trader yang bertanggungjawab. Anda sentiasa tahu kenapa anda nak buy ataupun sell. Dan bukannya main rasa-rasa sahaja. Dan bukannya sama sekali A, B, C, D, E. Kalau lepas anda dah buat journaling dan anda cari reasons kenapa nak entry, kalau loss berlaku sekalipun, anda tak akan rasa kecewa sebab anda dah buat yang terbaik. Dan loss tu selalunya adalah good loss. Ia bukannya disebabkan oleh kecuaian ataupun kesilapan anda. Sebaliknya, ianya adalah disebabkan oleh market condition. Dan tips saya yang terakhir tentang bagaimana nak menghadapi cabaran ketidaktentuan dalam trading ialah anda kena terima yang anything can happen. Sebelum anda entry, anda tak akan peduli apa pun yang berlaku kepada market. Betul tak? Itu adalah keadaan di mana traders dalam keadaan yang paling tenang. Iaitu bila mereka tak ada position. Mereka tak akan peduli apa yang jadi dekat market. Tapi once anda klik buy ataupun sell, anda dah pun ada position dalam market, apa yang berlaku lepas tu, anda kena terima. Anything can happen. Okey, kita dah pun sampai kepada penamat kepada episod kali ini. Maaf ya, terlebih panjang pula episod kali ini. Sebab saya ada banyak benda saya nak share. Dan semoga anda mendapat banyak manfaat daripada episod kali ini. Dengarlah episod ini mungkin 2 ataupun 3 kali. Dan catatkan setiap poin-poin yang saya sampaikan. Alright? Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.